Saya fikir-fikir mungkin mak tu dah tua dalam tandas tu. Dia punya pergerakan pun perlahan dan tersekat-sekat. Betul kan? Dia punya pergerakan tu terhad. Mungkin nak buka seluar lambat, nak duduk lambat, nak basuh lambat. Saya tapi masa tu saya tak mampu nak macam nak tegur anak saya, macam tersentak. Okey. Satu kisah benar, seorang pensyarah ni cerita kepada saya. Mungkin ada anak-anak, dan kita semua anak. Kita semua anak kan? Tuan-puan di hadapan saya ni adalah seorang anak. Walaupun sekarang dah jadi ibu, walaupun sekarang dah jadi isteri, walaupun sekarang dah jadi suami, walaupun sekarang dah jadi orang tua dah, tapi kita adalah anak. Kita ada ibu dan ayah. Masya Allah. Antara dosa yang sangat besar, termasuk dalam dosa yang dijanjikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurkai Allah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah dosa mendaharkai ibu ayah. Subhanallah, ada satu cerita seorang pensyarah ni, pensyarah universiti tempatan. 3 hari lepas saya berjumpa, dia datang ke pejabat, kami ada urusan. Dia cerita, ustazah, sekarang anak-anak sekarang, budak-budak zaman sekarang, ramai yang kurang adab. Kalau guna perkataan tu kurang ajar. Betul juga sebenarnya, kurang ajar. Tapi kalau sebut kurang ajar, maksudnya ajaran budak tu belum cukup. Maksudnya kurang ajar. Maksudnya ajaran tu kurang. Itu masuk kurang ajar kan? Tapi ayat tu macam kasar sikit kalau kita nak sebut kan, kurang ajar. Maksudnya ajaran tu kurang. Sebab itu perangai dia macam tu. Tapi setengahnya ajaran dah cukup. Ajaran dah cukup dah ni. Bukan kurang dah ni. Lalu kita sebutkan kurang adab. Tuan-puan dimati Allah sekalian, dia cerita ada pelajar dia lelaki, bercinta dengan seorang anak orang kaya perempuan, dan lelaki ni anak orang kampung, anak orang susah. Lepas tu bila dia bercinta dengan anak orang kaya ni, dia pun tukar jugalah style dia, tukar jugalah nak ikut style anak orang kaya ni. Lepas tu satu hari ada orang sampaikan kepada dia, masa dia duduk kat pejabat, ada orang sampaikan kepada dia, lelaki ni mungkin ada kawan-kawan yang kesian dah kepada ibu ni. Ibu lelaki ni tak silap ibu tunggal macam tu lah, ibu pelajar ni, mahasiswa ni. Cerita ni cerita fresh, cerita baru. Dia kata sampai tahap tu pelajar kita hari ni. Dia kata ibu ni datang nak jumpa anak lelaki, dah lama tak badik, dah lama tak jumpa ni. Datang daripada jauh, naik bas macam tu lah. Sampai dekat KL, anak tak nak jumpa. Anak lelaki tak nak jumpa mak. Sebab malu. Mak orang susah, mak orang kampung. Nanti orang nampak, nanti orang tahu mak dia orang biasa. Sekarang sebab dia dah tukar style hidup dia kan, nak sama level dengan kekasih dia ni, perempuan ni, anak orang kaya ni, nak jaga standard ni. Mak dia datang, dia tak nak jumpa. Sampai sehari, 2 hari, sampai hari ketiga kot, mak dia tunggu. Mak dia duduk dulu di homestay, mungkin duduk di motel-motel yang murah, nak juga tunggu anak dia sanggup sudi nak jumpa. Tuan-puan sekalian, pensyarah ni dengar, masa ni ada yang bagi tahu kepada dia, masa tu maknya dah tunggu berapa hari dah nak jumpa dengan anak. Datang dekat universiti, datang dekat hostel, anak tak nak jumpa. Lepas tu pensyarah ni, dia profesor, dia kata panggil budak lelaki tu sekarang, saya nak jumpa sekarang. Maksudnya pensyarah dah panggil kan, jadi dia ada takut sikit lah. Budak tu datang. Lepas tu dia tanya, kenapa kamu tak nak? Kenapa kamu tak nak jumpa mak? Dia jawab dengan aku, saya malu. Sebab apa malu? Malu. Dia terus serang lah. Malu nanti orang tahu saya, tengok mak saya, orang boleh tahu mak saya macam mana. Saya malu. Sebab dia dah ubah image dia. Dia tukar image dia dan sebagainya. Dia tak nak rahsia dia terbongkar. Lepas tu, dia pun cakap lagi, mak saya tegur, mak saya marah saya guna kereta kawan saya. Pada kekasih dia, mungkin dia sebut kawan. Kita mudahkan bahasa, dia cakap kawan. Lepas tu, pensyarah kata, memang patut mak kamu marah. Kereta tu bukan kereta kamu. Itu kereta makwa kamu, awet kamu. Kalau rosak, kalau aksiden, kalau apa berlaku, kamu mampu bayar? Siapa yang kena bayar? Itu kan kereta kamu. Pensyarah ni marah-marah, kata, kamu tahu tak? Kan, kamu tak akan bahagia kalau kamu buat mak kamu macam ni. Mak kamu yang besarkan kamu susah payah.
mak kamu tu tak ada gantinya. Awek datang pergi apa semua, marah-marah, budak ni pun macam nangis. Akhirnya dia sedar dan dia pergi jumpa dengan mak dia, mohon ampun. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Dan dia cerita banyak lagi ustazah. Dia tengok macam mana budak-budak ini, si pelajar-pelajar dia tengking mak ayah. Depan mata masa tu dia kata, tengok mak ayah ni datang lambat. Lepas tu mak ni, macam dia lalu, macam dia dengar kan, mak ni kata, sorry lah lambat, tadi ada gini-gini. Lepas tu boleh anak ni tengking, cepatlah, kau dah lambat. Dia lambat lagi. Boleh anak ni tengking mak ayah ni tepi jalan ni. Tak tahulah kat rumah macam mana, tak tahu. Saya sendiri pernah dengar masa tu dekat tandas RNR kita tahulah tandas kan banyak. Lepas tu saya duduk, yelah kita nak masuk tandas. Lepas tu saya dengar ada anak dekat luar tandas ni tempik-tempik mak dekat dalam. Mak cepatlah sikit, dah lambat ni mak. Mak kata, bunyilah suara orang tua. Yelah, ya. Cepatlah mak, dah lama dah tunggu ni. Anak perempuan tengking mak dalam tandas. Saya dengar tu kan, menitik air mata. Tuan-puan sekalian, masa kita kecil, kita jalan lambat, mak tak tengking kita. Masa kita baru pandai berjalan, mak ayah pimpin kita. Saya menitik je air mata macam saya nak tegur. Saya tengok muka dia pun saya takut nak tegur. Saya sebenarnya dalam hati nak cakap, kamu patut masuk dalam tandas, bantu mak kamu. Mungkin mak kamu tu tua. Saya tak tengok mak dia macam mana. Saya tak sampai hati nak tunggu sampai mak dia keluar, mungkin orang tua. Tapi dengar suara tu lemah. Saya rasa macam nak cakap, ingat masa kamu kecil dulu, mak kamu tak tengking, tapi mak kamu yang bukakan kamu seluar, pakaikan pampers, basuh najis, tunjuk kalau berjalan walaupun perlahan tak marah, pimpin masa kita kecil sampai kita pandai berlari. Sekarang kita sedang laju, cakap laju, berjalan laju, semua kita dah lupa masa kita perlahan-lahan. Kita dulu cakap tergagap-gagap, mak ayah yang pimpin kita cakap sampai kita pandai cakap lancar. Tuan-puan sekalian, masa kita kecil, perkataan diajar bermula pada mak ayah. Mak ayah yang ajar makan, minum, mama, papa, satu demi satu patah perkataan diajar oleh mak ayah. Sampai pandai bercakap laju, akhirnya perkataan yang keluar menyakiti hati ibu dan ayah. Laju je jawab, laju je beri alasan. Mak cakap baru 10 patah jawab, apa salahnya orang tua? Dia nak didengar saja. Dengar, ya, baik, ya. Walaupun mungkin ada benda yang kita tak setuju pun dengan mak kita. Kita belajar tinggi kan, kita tahu lebih kan, kita ada prinsip lah, macam-macam lah. Tapi depan mak ayah, prinsip tolak tepi, pendapat kadang tu tolak tepi. Ustazah, kita kan kena cakap kebenaran, betul. Tetapi subhanallah, depan ibu dan ayah rendahkanlah diri. Walaupun kita belajar sampai master, sampai PhD, sampai degree, sampai diploma, walaupun mak ayah tu tak masuk universiti, tetapi asbab mereka berdua lah kita dapat pergi menuntut ilmu di sekolah. Kita dapat belajar ilmu daripada sedikit yang bermula A tu ada daripada ibu dan ayah. Dulu kita jalan perlahan, tak mampu jalan, mak ayah tatihkan kita, tatih, bawa jalan, buat latihan. Kita dapat jalan 5 langkah, mak ayah dah suka sangat. Kita lupa momen tu. Itu momen masa baby, masa kanak-kanak. Tapi bila kaki kita dah laju berjalan, dah pergi jauh, sampai balik pun susah. Kalau balik susah sebab kerja, kurang-kurangnya telefon. Biarlah suara kita ini didengar oleh ibu ayah sebagaimana rindunya ibu ayah dan seronoknya ibu ayah dengar suara kita masa kita mula-mula bercakap dulu. Biarlah jadikan suara ibu ayah itu sebagai satu sumber semangat, sumber kekuatan. InsyaAllah. Allahu Akbar. Cik, sorry cik. Sumber kekuatan. Macam sekarang, saya sendiri, bila ayah dah tak ada, rindu teramat nak dengar suara ayah. Di hadapan saya ni ada yang mak ayah dah meninggal, betul kan? Ada yang suami meninggal, ada yang isteri meninggal. Allahu Akbar, Masya Allah. 2 hari lepas saya jumpa seorang suami yang isteri meninggal.
seorang suami yang isteri meninggal. Seorang masa tu saya pergi satu kilang, kita ada nak buat satu proses makanan. Lepas tu bila borak-borak, seorang lelaki ni sebut, dia kata, Ustazah, dia kerja di Subang tau, jauh, Subang. Dia cakap, dia dah ulang-ulang, Ustazah, saya selalu bawa anak-anak saya pergi galeri Ustazah. Saya kata, encik pergi galeri di Senawang? Ya, saya duduk Rembau Ustazah. Dia cakap, saya duduk Rembau. Encik duduk Rembau? Rembau jauh tu, bukan Seremban, Rembau atas lagi. Maksudnya encik berulang Rembau ke Subang? Ya, saya berulang cari rezeki Ustazah. Saya duduk Rembau, saya berulang ke Subang hari-hari. Berapa lama dah encik kerja? 3 tahun lebih. Okey, dia bekerja di situ, di kilang tersebut. Subhanallah, kilang production. Lepas tu dia hanya sebut, selalu juga bawa anak-anak pergi ke galeri Ustazah. Dia tak sebut isteri. Biasa orang lelaki dia akan sebut, selalu bawa isteri. Saya dah tertanya-tanya dah. Kali kedua pun dia sebut anak juga. Saya pun tanya, oh anak encik beli apa? Beli tudung, beli jubah. Anak saya belajar madrasah. Saya kata, Masya Allah. Saya ni duk terfikir nak tanya. Lepas tu akhirnya rakan sekerja pun cakap, Ustazah, isterinya baru meninggal 3 bulan yang lepas. Saya terus kata, Ya Allah. Berapa orang anak encik? 2 orang. Maksudnya dua-dua dah sekolah. Saya pun tanya, boleh tahu isteri encik ada sakit apa-apa atau mengejut? Mengejut Ustazah, dia sihat, dia tak ada apa. Tak ada tanda-tanda, tak ada apa. Heart attack, isteri saya meninggal dunia. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, pasangan kan? Pasangan kita. Pasangan kita itu sumber bahagia dan sumber derita. Bila bahagia, syukur. Bila derita, sabar. Keduanya jalan ke syurga. Anak-anak pun sama. Anak-anak sumber bahagia dan sumber derita. Kadang-kadang anak membuatkan kita bahagia, kadang-kadang membuatkan kita berduka. Masya Allah. Ibu ayah pun sama. Kadang ibu ayah buatkan kita bahagia, kadang ibu ayah buatkan kita derita. Saya tak nafikan ada anak-anak yang diuji dengan ibu ayah, membuatkan hidupnya derita sebab ibu ayah. Kecuali kalau ibu ayah yang zalim. Zalim sungguh, macam kes yang kita kongsikan di FB tu kan, di page. Ayah ni memang zalim sungguh. Dia rogol anak, dia liwat anak, dia pukul sepak terajang ibu, dia pukul sepak terajang anak. Ini zalim. Ini zalim, teramat zalim. Tak beri nafkah. Maksudnya ini bukan ayah. Ini bukan ayah dan ini bukan manusia. Sebab binatang pun tak buat begitu pada anak. Tapi kalau manusia dah hilang sifat kemanusiaan, dia lebih teruk daripada binatang. Dia bukan binatang, sebab binatang pun tak seteruk itu. Bahkan dia lebih dahsyat daripada binatang. Jadi, itu cerita lelaki yang zalim ataupun ibu yang zalim. Itu cerita lain. Kita nak cerita tentang ibu ayah kita juga manusia biasa. Kadang-kadang membuatkan kita berduka dan sedih. Kadang-kadang hatinya membuatkan hati kita terhiris. Saya sebutkan lagi sekali. Suami ke, isteri ke, anak ke, ibu ayah ke, kawan-kawan ke, jiran-jiran ke, mereka kadang-kadang jadi sumber bahagia, lalu kita sambut dengan syukur. Kadang-kadang menjadi sumber derita, maka kita sediakan sabar. Masya Allah. Dua-dua jalan ini adalah jalan ke syurga. Jalan sabar, jalan syukur. Dua-dua jalan ke syurga. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Antara perkara yang kita rindukan bila seseorang dah pergi adalah suara mereka. Rasa rindu nak dengar suara. Rindu nak dengar suara. Rindu nak dengar suara ayah. Assalamualaikum, Asma. Esok ceramah apa? Ayah saya suka tanya saya ceramah apa. Asma, ayah saya suka bagi nasihat. Ayah nak cakap sikit ni gini-gini. Suara tu yang kita rindu. Masya Allah. Seorang suami yang kematian isteri, rindu nak dengar suara isteri. Masa hidup dulu, rimas dengan isteri bebel. Rimas dengan isteri ni suka tanya tu tanya ni. Rimas isteri ni suka banyak cakap. Tapi lepas meninggal, rindu nak dengar suara isteri. Isteri pun sama, rindu nak dengar suara suami. Walaupun dulu suami tu selalu marah, mungkin dulu suami tu kasar, tapi dah meninggal rindu. Samalah macam ibu ayah, rindu nak dengar suara anak-anak. Anak-anak masih ada, tapi anak sibuk belajar,
seminggu sekali je telefon. Rindu. Tunggu hari demi hari. Anak kerja, kadang telefon, Assalamualaikum. Mak ayah ni kadang takut-takut nak telefon anak zaman sekarang. Takut ganggu anak. Assalamualaikum, Along. Mak ganggu tak ni? Mak, orang minta maaf mak, orang ada kerja ni. Kejap lagi orang telefon ya mak. Memang elok je anak tu cakap. Tapi ibu ni penuh harapan anak akan telefon balik. Tunggu sampai tidur. Anak tak telefon. Esok anak mesej, mak minta maaf orang tak telefon, mak tunggu ke? Malam tadi orang balik lambat, penat mak, terus tidur. Tapi kadang-kadang sempat je tengok TV, sempat je borak dengan pasangan, tapi janji kepada ibu ayah untuk telefon lupa dan cari-cari alasan. Subhanallah, sebagaimana ibu ayah kita yang ajar kita boleh sebut, ibu ayah yang ajar dan didik kita sampai boleh cakap. Ibu ayah rindu suara kita. Telefonlah sekadar tanya khabar. Telefonlah sekadar doakan. Mak, moga mak sihat, moga mak kuat, moga mak tenang, mak makan apa, mak buat apa. Sekadar tanya tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Masya Allah, jangan sampai ibu ayah kita rasa takut nak telefon kita, bimbang mengganggu kita dan sebagainya. Sebab itu Nabi sebut apa? Amatlah malang. Malang sekali Nabi kata, sangat malang orang yang ada ibu dan ayah saat dia hidup, tidak menjadikan asbab dia ke syurga. Sebab apa muslimin muslimat? Ibu ayah adalah kunci utama pintu syurga. Bila ada ibu ayah lagi, tapi kita tak gunakan peluang itu untuk ke syurga Allah. Peluang apa? Berbakti pada ibu ayah, ambil berat pada ibu ayah, beri perhatian dan kasih sayang pada ibu ayah. Kalau kita tak buat dan saat dia dah mati baru kita menyesal, kita memang tergolong di kalangan orang yang malang, orang yang rugi, bahkan orang yang celaka. Soalannya Nabi nak kata sebenarnya celaka, malang, teruk sangat. Nabi kata teruk sangat. Orang yang saat hidup ada ibu ayah tapi dia tidak dapat syurga melalui ibu ayah. Seolahnya jalan berbakti pada ibu ayah ni adalah jalan yang besar dan jalan utama dan jalan yang mudah untuk ke syurga. Memang tak mudah pun sebenarnya. Memang tak mudah untuk berbakti pada ibu ayah. Tetapi syurga itu memang susah. Sesusah-susah nak dapat syurga Allah, Allah beri jalan yang mudah walaupun payah melalui ibu dan ayah. Masya Allah, Allahu Akbar.